Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue chapter 4 conics dengan subtopik yang terakhir which is 4.3 tajuknya parabola. Okay, so kali ni kita nak belajar kenal apa itu parabola. So untuk parabola dia adalah satu curve yang berbentuk macam C shape. Okay, and basically ini hanyalah contoh. Sebenarnya untuk parabola kita ada 4 jenis C shape macam yang ada dalam jadual ni. Okay, so nanti Madam akan explain setiap satunya. Now Madam nak explain dahulu dekat kamu apa yang kita ada pada sesuatu parabola. Okay, so untuk parabola ada 3 perkara penting. Yang pertama, kamu mesti ada point vertex. Okay, point yang pertama adalah vertex, boleh label V. Point yang kedua adalah focus, which kita akan label F. And perkara yang ketiga kamu kena tahu, bila ada parabola, kita akan ada satu line, garis lurus. Okay, a line yang kita panggil dia sebagai directrix. Okay, so Madam akan explain ketiga-tiga perkara ni pada curve parabola kita. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan V? Apakah yang dimaksudkan dengan F? Dan apakah yang dimaksudkan dengan line directrix? Okay, so untuk parabola sahaja kita ada satu garis lurus yang kita akan panggil dia sebagai directrix. Okay, now Madam nak ajar kamu label vertex dahulu kepada 4 shape ini. Okay, so kita pergi kepada shape yang pertama. Okay, ini open to the right. So V-nya, okay, apa itu V atau vertex? Vertex mestilah berada di bahagian muncung parabola kamu, atau kita kata di bahagian minimum atau maximum point dia. Okay, so kalau curve yang pertama ni, V adalah di bahagian sini. Okay, dia betul-betul exactly di bahagian muncung tu, minimum or maximum point kamu. Okay, kalau shape yang kedua, open to the left ni, okay, kita punya V akan berada di sini. Okay, Madam label V. So untuk shape yang ketiga, kamu ada smiley ni. Okay, so kita punya V akan berada di bahagian minimum point dia. And last one, kalau kita ada parabola yang berbentuk open downwards atau set ini, kita akan label dia punya V dekat bahagian sini. Okay, so untuk parabola, sepatutnya titik pertama yang kamu label adalah V ataupun cari vertex dahulu. Okay, so jelas tentang vertex. Kita dah explain vertex. Now, kita nak pergi kepada focus. Okay, nak tengok focus pula. So, apa yang dimaksudkan dengan focus? Kembali kepada 4 diagram ini. Okay, untuk focus, remember, tulis dekat bahagian nota apa yang Madam cakap ni. Focus lies inside your parabola. So fokus akan berada di bahagian dalam parabola kamu. Okay, bahagian dalam, inner side of your parabola. So inner side tu yang mana? Yang bahagian dalam parabola lah. Kalau parabola kamu macam ni, so ini dalam parabola kita. Kalau parabola kamu begini, ini bahagian dalam parabola. Okay, kalau parabola kamu smiley macam ni, ini bahagian dalam parabola. And kalau kamu punya parabola sedih, ini bahagian dalam parabola. Okay, yang lain ni kita consider luar. Kalau dalam adalah inside your parabola. So focus mesti lies inside your parabola. So macam mana kita nak plot kita punya focus? Okay, Madam akan buat satu line di dalam parabola kita ni yang akan kita tarik daripada vertex kita. Okay, maksudnya line ini atau garis ini, dia membahagi parabola kita kepada 2 bahagian. Okay, so focus akan berada dalam parabola dan dia mesti selari atau sama baris dengan kamu punya V. Okay, so Madam harap kamu nampak, ini V, kita ada garis hijau ni. So F akan berada selari dengan kamu punya V dan dia mesti di dalam kamu punya parabola. Okay, kita tengok diagram yang kedua. So ini bahagian dalam. So F kamu akan berada di sini. Untuk curve yang ketiga, kita ada smiley shape ini. So F
F di dalam parabola dan mesti selari dengan V. And last one, F yang terakhir dalam parabola dan mesti selari dengan kita punya V. Okay, so kita dah plot 2 point yang penting, which is vertex and also focus point. Now kita nak tengok di manakah kedudukan kita ada satu line directrix. Okay, now kita nak tengok yang ini. Apa itu line directrix? Okay, line tadi Madam sebut dia adalah satu garis lurus. Okay, kalau kembali kepada 4 shape kita ni, di mana kamu nak lukis directrix? Okay, di manakah kedudukan line directrix? Okay, so untuk line directrix, yang pertama dia mesti berada di luar parabola kamu. Dan bila kamu plot line directrix, kamu kena pastikan yang V, vertex kita, akan berada di tengah-tengah antara F dan line. Okay, so Madam tunjuk, kalau untuk shape kita yang pertama, shape kita begini. Kamu ada V, kamu ada F. Bila kamu nak lukis line directrix, kamu kena pastikan V berada di tengah-tengah. And line directrix tu adalah yang di luar kamu punya parabola. So, Madam akan lukis kedudukan line directrix untuk shape yang pertama ni. Line kamu akan berada di sini. So, kalau kita tengok, line, V, F. So, pastikan bila kamu lukis line, V berada di tengah-tengah. Okay, yang ini. V mesti tengah-tengah. So, di kiri dan kanan V kamu mesti ada line dan mesti ada focus. Okay. So, Madam label dahulu line ini sebagai D besar untuk represent dia adalah line directrix kamu. Okay, kita pergi kepada shape yang kedua untuk kamu lebih jelas faham. Ini shape kita. Kita ada V right here, kita ada F. So, bila kamu nak lukis line, kamu faham line directrix tu dia mesti V dekat tengah-tengah. Baru you boleh plot the line. So, kalau V dekat tengah-tengah, line directrix kita mestilah yang di bahagian sini. Okay, ni kita punya D. So, kalau kita cross check, F, V, ini line. Okay, so V dekat tengah-tengah yang penting. Same goes untuk kalau kita ada parabola yang berbentuk open upwards, smiley shape ini. Okay, so di manakah kedudukan line directrix kita? Kita ada V sini. Kita ada F sini. So, kedudukan directrix dia mesti luar daripada parabola dan mesti jadikan V ni tengah-tengah. Okay, so kita akan lukis line directrix dia dekat sini contohnya. So, kita akan lukis line directrix dia dekat bahagian sini contohnya. Okay, so ini line directrix. So, cross check. F, V, line. So, V memang dekat tengah-tengah. So, di situlah kedudukan kamu punya line directrix. And one more, kita ada shape yang terakhir, open downwards. Macam ni. So, kamu ada V, kamu ada F. So, sepatutnya di manakah kedudukan line directrix kamu? Dia mesti jadikan V dekat tengah. So, line kita akan berada di bahagian, contohnya sinilah. Ini line directrix kita untuk shape yang terakhir. Cross check. F, V, line. So, V dekat tengah-tengah. Okay, now kita pergi kepada definition untuk parabola. Kenapa kita panggil curve ini sebagai parabola? Okay, so curve kita sekarang berbentuk smiley. So, vertex adalah bahagian sini. Okay, dia dah label itu vertex. Madam label dia sebagai V. Kemudian kita ada dotted line. Tadi Madam lukis line ini warna hijau. Okay, dotted line yang ini. Bila kamu ada V, kamu akan boleh terus plot ataupun tanda koordinat point untuk F. So, remember again, Madam ulang, F mesti berada di dalam parabola kamu dan dia selari dengan V. So, if your V right here, so kita punya F adalah yang bahagian atas ni. Dia dah label F right here. Okay, so settle V dengan F. Sekarang ni kita nak lukis line directrix. So, line directrix adalah line yang berwarna biru dekat gambar ni. Okay, Madam doublekan dia dengan pen warna hitam. Okay, so bila kamu lukis line directrix, Madam kata make sure line itu di luar parabola. And also bila lukis line, V kamu mesti jadi yang tengah-tengah. Okay, so kita cross check F, V, line. So, V kamu memang dekat tengah-tengah. So, confirm kamu punya line dekat bahagian sini lah. Okay.
Apa yang dimaksudkan dengan parabola adalah kalau kamu ada satu point di atas kamu punya parabola. Contoh kita ambil point ini. Okey, madam titikkan di sini dengan warna hijau. Kalau kamu ambil distance atau kamu kira distance daripada fokus pergi titik ini dan kamu kira juga distance daripada directrix pergi titik. Okey, ni titik kita. Length ini akan sama. Okey, contoh madam ambil point yang lain. Kita pergi point yang kedua, contoh bahagian sini. Okey, ini point kita. Kalau kamu cari distance ataupun length, fokus pergi titik dan juga line directrix pergi titik, length ini mesti sama size. So, kalau dia sama panjang, kamu jumpa condition yang macam ni. Fokus pergi point, directrix pergi point, dapat length yang sama. So, bermaksud ini adalah satu shape yang kita panggil sebagai parabola. Itu dari segi definition. Okay. Ada di bahagian ayat bahagian atas ni. Kamu boleh baca sendiri. A parabola is defined as a set of point in a plane that are equidistant length from fixed point focus. Daripada fokus pergi point dan daripada directrix pergi point. Okay. Kamu dapat equidistant, sama jarak. Kita panggil dia sebagai parabola. Okay, tadi kita dah tengok macam mana kita nak plot vertex, focus and line directrix. Now kita nak continue sambung kenal tentang parabola. Okay, length daripada vertex pergi focus, okay, dan length dari vertex pergi line directrix adalah sama panjang. Okey, dia mesti equal length. Sebab tu tadi madam kata vertex ini position dia tengah-tengah antara kamu punya focus and also line directrix. Okey, so vertex berada di tengah-tengah antara focus and directrix line. Okey, so means that length V to F and length V to L ataupun directrix kamu mesti sama size atau sama length, and length ini kita panggil dia sebagai P. Okay, so tolong label dekat nota kamu. Length ini kita akan panggil dia sebagai P. Okay, nanti bila kita tengok formula atau equation of parabola, kamu akan nampak dan boleh cari P. Okay, so distance dia atau length dia adalah bernilai P. Okay, so kita tengok gambar yang kedua. Kamu boleh label sendiri. So, untuk gambar yang kedua, maksudnya dekat sini, focus to vertex mestilah sama length dengan vertex to directrix line. So, lengthnya adalah nilai P. Nanti kita akan cari apa itu P. Okay, so untuk shape yang ketiga, length focus to V and also V to directrix line, lengthnya mesti sama, which is bernilai P. And for the last shape, sama juga. Length from V to F and also length from V to directrix line mesti sama dan nilai length itu adalah P. Okay, the next thing yang kita akan belajar adalah macam mana kita nak recognize atau tulis equation untuk parabola. Since kita ada 4 shape, okay, kita akan ada 4 equation yang berbeza. So, equation ni berubah mengikut shape yang kita ada. Okay, so kalau kamu perhatikan dekat sini, equation untuk parabola, the first one yang kamu kena notice, dia ada bracket square. Tapi sekali sahaja bracket square ni di bahagian left hand side. And then on right hand side, kita ada 4P. Okay, kamu nampak ada 4P and then kita ada bracket yang power 1 sahaja. Dan lagi untuk kita nampak perbezaan, setiap equation is either dia dimulakan dengan bracket y square ataupun dia dimulakan dengan bracket x square. Okay, so setiap shape ada berbeza formula untuk equation of parabola. So, madam nak ajar kamu macam mana kita nak define equation of parabola berdasarkan bentuk yang kita ada. Okay, first kali kamu dah biasa dengan HK. Okay, vertex untuk parabola. Okay, vertex kita ada vertex ni.
Vertex akan dapat daripada equation kamu yang kita akan label dia sebagai HK. Okay, so kamu dah familiar dengan HK. Kalau H, partnernya adalah dengan X. Kalau K, partnernya dengan Y. So, kalau pada setiap equation ni kamu nampak H, okay, H, dia mesti partner dengan X. Kalau K, dia mesti partner dengan bracket yang ada Y. So, K, ini bracket yang ada Y. Okay, itu yang pertama kamu kena tahu. Next thing adalah kita nak tahu formula kita ni, dia dimulakan dengan bracket square Y atau bracket square X. So, macam mana kamu nak tahu? Kamu tengok line directrix kamu. Okay, tengok line directrix. Contoh yang pertama. Ini adalah kita punya parabola. Ini adalah line directrix. Okay. So, line directrix kita ni, dia menegak macam y-axis kan? Jadi, kalau line directrix kamu menegak macam ni, kamu punya equation akan dimulakan dengan bracket square y. Okay. So, dia y minus k square. Tapi, kalau kamu punya directrix line, contoh shape yang ketiga ni. Shape smiley ni, ini directrix line dia. So, directrix line ini, dia macam x-axis kan? Okay. So, maksudnya, kita akan start equation kita dengan bracket square yang melibatkan x. So, x minus h square. Itu cara nak hafal. The first one, dengan the second one, directrix line kita menegak macam y-axis. So, kita akan start dengan y minus k squared, y minus k squared. Tetapi untuk shape yang ketiga dan keempat, directrix line kita yang ini dan yang ini. So, directrix line kita macam x-axis. So, kita akan start equation kita dengan x minus h square, x minus h square. That is how kamu hafal yang left hand side of the equation. Okay, next Madam nak pergi kepada 4P. Kalau kamu tengok, pada setiap equation, dia ada 4P, 4P, 4P and 4P. Yang membezakan dia hanyalah positif atau negatif. Okay, so macam mana nak letak positif atau negatif 4P? Kalau shape kamu, okay, ini kena hafal sikit. Kalau shape kamu di bahagian kanan, okay, di bahagian kanan line directrix, di bahagian kanan kita akan positif. Bahagian kanan benda yang positif. Tetapi kalau kamu punya shape di bahagian kiri line directrix kamu, okay, di bahagian kiri, so kita akan letak negative 4P. Okay, so kanan directrix positive 4P, kiri directrix negative 4P. And same goes untuk lagi dua shape. Okay, kalau yang ini smiley shape ini, dia berada atau smiley, senang kamu hafal dia smiley. Okay, same goes untuk shape yang ketiga dan keempat. Shape yang ketiga ni lagi senang. Kalau dia berbentuk smiley, okay, exactly smiley. Smiley adalah something yang positif. Okay, so plus 4P. And kalau dia sedih, okay, sad shape, kita akan letak negative 4P. Okay, dan untuk tentukan left hand side dan untuk tentukan positif atau negatif 4P. And yang belakang ni adalah kamu tentukan sendiri based on after kamu dah tentukan siapa bracket square, siapa positif atau negatif 4P. Okay, contoh, kalau equation pertama ni kamu start dengan y minus k squared, of course yang bahagian belakang ni akan tinggal x minus h. Dah ada y, mesti ada x lah. Okay, kalau kamu start depan dengan x minus h square, dekat belakang ni, kita akan pakai yang y pula, which is y minus k. Okay, so there's a lot of thing yang Madam explain. Yang pertama tentang ini, x mesti partner dengan h, y mesti partner dengan k di dalam bracket. Okay, and then macam mana nak tentukan siapa yang jadi bracket square
kita akan tengok line directrix. Dia macam y-axis ke dia macam x-axis. And then nak tentukan positive 4p or negative 4p. Tengok kamu punya shape. Kanan positif, kiri negatif. Smiley positif, set negatif. Okay, so ini cara untuk bantu kamu sebenarnya hafal equation of parabola. Okay, so kita akan pergi next thing adalah kepada cara macam mana kamu nak dapat coordinate vertex, macam mana nak dapat coordinate focus, and macam mana nak dapat equation untuk line directrix. Okay, kita pergi kepada example 16. Kita diberi equation of parabola. Macam mana kamu tahu di equation parabola? Sebab di bahagian kiri ada something yang kena square. Tetapi di bahagian kanan kita hanya ada variable yang power 1. Okay, so dia menyerupai bentuk equation parabola. Okay, so sekarang ni, sambil-sambil kita buat example ni, kamu boleh flip kepada page yang sebelum ni untuk kamu compare dia punya equation. Okey, macam mana kita nak compare equation yang diberi, contoh pada soalan pertama ni, dengan general equation yang ada 4 jenis tu. Okey, pertama sekali kamu tengok dia dimulakan dengan x square di bahagian kiri. So maksudnya kalau nak tulis atau nak compare dia dengan general formula, dia mesti start dengan x lah di bahagian kiri. So x partner dia minus h and then square. Kita dah notice tadi, formula untuk parabola dia akan start dengan bracket y square atau bracket x square. So kita akan pakai bracket x square sebab dekat soalan bagi x square. Okay, dah bagi hint dah. And then sambung lagi, untuk equation of parabola, kita akan ada positive 4p or negative 4p. Macam mana kamu nak decide? Kamu akan tengok constant pada soalan kamu. Contoh sini, constantnya 16. Membawa maksud kamu akan pakai positive 4p. Okay, kalau dia negatif, dekat soalan akan state negative number atau negative constant. Which is macam ni contoh. Soalan kedua ni, kita ada negative 16. So, itu menunjukkan kamu akan pakai negative 4p. Okay, so yang ini soalan pertama kita ada 16, so kita pakai positive 4p. And then untuk y yang belakang tu, since depan kita dah guna x, belakang mesti y minus partner untuk y adalah k. Sekarang kita nak compare dia dengan soalan yang kita ada. So soalan kita dia ada x square sama dengan 16 and then y sahaja. So, apa yang kita nak buat dekat sini adalah kita nak detect the vertex dahulu. So, vertex kita disebabkan dia hanya terus muncul x square. X square. Maksudnya kita boleh tahu kita punya h adalah minus 0. Macam tu kan? And untuk yang belakang, untuk y term, kita ada 16 y sahaja. Maksudnya kalau kita nak compare dengan general ni, kita kena letak y minus 0. Then only kamu ada sini x square equal to 16y. Okay, so sekarang kita letak nilai HK sebagai 0, 0. Okay, so bila kamu dah buat perkara ni, maksud dekat sini kita dapat yang pertama adalah the H and K. Okay, so macam biasa kamu akan buat comparison. So comparison kita adalah negative H dengan negative 0. So, H adalah 0. Satu lagi comparison yang kita akan buat adalah negative K compare dengan negative 0. So, kamu dapat K equal 0. So, yang ni akan bagi kamu sebenarnya HK stand for vertex. So, vertex kita adalah 0, 0. Okay, next thing yang kita akan buat adalah selepas cari vertex, kamu kena cari nilai P. Okey, nilai P. Macam mana nak cari nilai P? Kita akan ambil daripada sini. 4P, kamu compare dengan constant yang ada pada soalan. Okey, so kita ada 4P equal 16 means that P is equals to 4. So, perkara yang kita nak pakai atau kita nak guna untuk kita sketching adalah yang pertama, vertex 0, 0. Yang kedua adalah nilai P sebagai 4.
Okay, now bila kita nak sketch, macam biasa kita akan lukis paksi. Okay, sekarang ni bila kamu dah lukis paksi X dan Y, kamu boleh tanda kedudukan vertex dahulu. Okay, so vertex kita berada pada koordinat 0, 0. Sekarang ni kita nak tahu shape kita. Okay, shape of our parabola. Sebab kita dah tahu parabola ada 4 jenis shape. Sama ada kanan, kiri, smile, set. Okay, and sekarang ni kita diberi equation yang dimulakan dengan X. So tadi Madam dah bagi hint macam mana kita nak detect equation mana kita nak guna. So kalau dia bagi kamu equation yang bermula dengan X square ataupun bracket square yang melibatkan X, kita akan pakai shape yang line directrix dia mesti macam X axis. Okay, so kamu kena detect lah mana satu shape yang dia punya line directrix macam X axis. So kita ada dua bentuk, sama ada yang begini directrixnya kat sini ataupun yang sedih directrixnya dekat sini. Okay, so shape kita yang mana? Disebabkan kita positif 4P, so shape kita adalah yang senyum. Okay, so kita tahu shape kita dekat sini, kamu remark sikit dia mesti senyum. So bila kamu ada vertex, vertex dekat muncung sini, so kamu boleh lukis parabola kita lebih kurang macam ni bentuk dia. Smiley and dia punya vertex dekat 0, 0. Okay, vertex sangat penting. 0, 0. Okay, next kita nak lukis focus. Bila kamu dah ada V vertex, kamu straight away lukis atau plot your focus. So remember, focus mesti selari dengan V dan dia mesti dalam parabola kamu. So F should be somewhere here. Okay, so kita akan plot F kita. Contohnya di sini. Dah plot F, terus plot line directrix kamu. Okay, so line directrixnya mesti berbentuk seperti X axis. Tadi kita dah tengok hint kat sini. So line directrix kita akan berada di bahagian bawah sini. Okay, so bila kamu lukis line directrix, tadi hint Madam bagi, pastikan V dekat tengah-tengah. V, F, line. Okay, and kita tahu jarak F pergi V, V pergi line directrix mesti sama panjang dan nilainya adalah P. Okay, so bila kamu plot tu pastikan nampak sama besar. F pergi V, V pergi line. Okay, pastikan dia nampak sama panjang. So sekarang ni baru kita boleh plot the coordinate. Okay, so macam mana nak plot koordinat? Kita ada V sebagai 0, 0. Sekarang kita nak cari koordinat F. So again, kamu dari V vertex, kamu bergerak ke atas untuk jumpa F. Okay, so bila bergerak ke atas, koordinat X tak berubah. Okay, so untuk fokus, X-nya masih 0. Yang bergerak sekarang hanyalah nilai Y. Okay, so daripada 0, Y, kamu nak bergerak berapa langkah ke atas? P langkah. Distance-nya adalah P. Jadi P kita dah cari. V kita adalah 4. Okay, jadi kamu bergerak 4 langkah ke atas. So daripada Y0 bergerak 4 langkah ke atas, kita ada Y4. So koordinat untuk fokus kamu adalah 0, 4. Okay, so dah habis cari koordinat untuk vertex and focus, kamu kena tulis equation untuk directrix. Equation directrix. Okay, garis ataupun line directrix kamu ni tak boleh biar macam ni. Kita kena label equation ini. So macam mana nak label untuk line directrix ini? Equationnya akan jadi Y equal something. Okay, garis yang macam ni mendatar ni kita panggil dia Y sama dengan something. So something tu nak dapat macam mana? Kita tengok distance P. Okay, kamu daripada Y0. Okay, kita tengok Y juga sebab kamu turun ke bawah. Y0 turun ke bawah 4 langkah. So sepatutnya dekat sini kita ada negative 4. Okay, so maksudnya equation the line
directrix kamu dia adalah y equals to negative 4. Mesti label equation directrix kamu. Okay, kita pergi kepada example yang kedua. Kita ada x square equals to negative 16y. So again, dimulakan dengan x square, kamu akan pakai equation of parabola yang dimulakan dengan bracket square yang melibatkan x. Okay, and then equals to, kita ada 4p, but you have to decide dia positive 4p atau negative 4p. Kalau dekat equation yang soalan ini ada negatif, maksud kamu akan pakai negative 4p. Okay, and then kita ada y minus k. Alright, so kita nak compare dengan soalan yang diberi pada kita. Kita ada x square equals to negative 16y sahaja. So, macam soalan yang pertama tadi, kita akan create kita punya h dan k. So, h kita akan jadi 0. K kita juga akan jadi 0 supaya kita ada x square sebelah kiri, negative 16 and y on right hand side. Okay, so daripada yang kita dah buat ni, kita akan compare negative h, negative 0. So, h adalah 0. And then satu lagi kita akan compare negative k dengan negative 0. This give us k equal 0. So daripada sini kamu dapat vertex kamu hk. So vertex adalah 0, 0. And then selepas dah cari vertex, the next thing yang kamu patut cari adalah nilai p. Sebab kita nak pakai waktu sketching. So, nilai P nak dapat daripada mana, kamu just make sure kamu compare perkara yang betul. Okay. Kita hanya compare 4P dengan 16 untuk kita dapatkan nilai P. Kalau nak ambil dengan negatif sekali pun boleh. Tapi biasa kita tengok pada equation kita, ini sudah negatif. Okay, sama dah, tak perlu compare. Yang kita perlu compare adalah 4P equals to 16. Okay, so 4P equals 16. So, P adalah 4. Okay, now baru kita boleh start sketching. So, macam biasa kita akan lukis paksi dahulu. Okay, so ini adalah paksi kita. Now, tanda dulu di manakah vertex kamu. Okay, so vertex kita berada pada koordinat 0, 0. Okay, once dah tanda vertex, kamu lukis dahulu shape. Okay, so shape ini yang memerlukan sikit kamu mahir. Untuk shape, always madam kata kamu tengok yang depan ni. Kalau dia X, maksudnya nanti directrix line kita mesti macam X axis. So, dia hanya ada dua shape yang akan pakai line directrix X axis. Sama ada smiley, ini directrix dia. Ataupun dia sedih, ini directrix dia. Dua-dua line directrix macam X axis. So, disebabkan kita ada negatif kat depan, means kita akan ambil yang sedih. Okay, ini adalah bentuk parabola kita, and the next thing adalah seterusnya kita akan plot kita punya F. So, remember F mesti berada dalam parabola selari dengan vertex kita. Okay, so F boleh tanda saja di mana-mana yang bersesuaian. Pastikan selari dengan V dan dalam parabola. Okay, so contoh dekat situ kita punya F, and next thing adalah terus lukis line directrix. So, kita tahu line directrix kita kalau dah ada F, dah ada V. So, line directrix should be bahagian atas sini dan dia mesti macam X-axis. Okay, so madam akan plot kita punya directrix. Okay, now barulah kita plot semua koordinat. Okay, kita dah ada V00. Now, kita nak cari koordinat F. Okay, and tadi dah explain, V to F akan pakai nilai P. V to line akan pakai nilai P juga. Okay, sama sahaja distance dia iaitu P unit. So, P kita jumpa 4, maksudnya bergerak 4 unit. Okay, so untuk dapatkan fokus. So, sekarang kita ada from V00. Okay, koordinat sini kita nak turun ke bawah. Means that X koordinat tak berubah, masih kosong. Yang berubah adalah kalau Y kamu kosong, kamu turun ke bawah 4 langkah. So, kita dapat negative 4 sebagai Y koordinat kita. So, that one is the coordinate untuk
focus. Now kita nak cari equation untuk kita punya directrix line. Okay, so line ini mendatar macam ni, equation dia mesti start dengan y equal something. So macam mana nak dapat something tu, kamu tengok distance P. Okay, so sama juga kita akan bergerak ke atas sebanyak 4 unit. So daripada y kosong, kita akan bergerak ke atas 4 unit, membawa maksud bergerak ke atas. Dekat sini adalah nilai y4. Okay, so automatically equation kita akan jadi y equals to 4. So pastikan gambar kamu lengkap. Kita ada vertex yang dilabel koordinat, kita ada focus yang dilabel koordinat, and mesti ada equation of line directrix. Okay, so kita pergi kepada example yang seterusnya. Tunjuk sikit untuk yang ni. Okay, untuk yang ni kita ada y squared equals to 4x. Okay, so sama juga bila kamu dapat, kamu try to relate dia dengan equation yang general tu dalam in terms of h and k. So kita ada equation yang dimulakan dengan y squared. So maksudnya kalau kita nak compare, kita kena pakai equation yang dimulakan dengan y minus k squared. Okay, equals to 4p. Nak tentukan positif atau negatif, kamu tengok je constant yang diberi ni. Ada positif 4 means kita pun pakai positif 4p. And then x di bahagian belakang, so dia mesti x minus h. Okay, and then kita compare dengan apa yang kita ada. Sama juga macam tadi, kita ada y square equals to 4, and then ada x sahaja. Means that untuk HK kita kena tambah sendiri atau modify sendiri. Kita ada K kosong, H juga kosong, supaya kita dapat Y square equals to 4X. Okay, so dekat sini kita dah dapat. Madam terus tulis, kita compare H dengan K. So negative K, negative 0, so K adalah 0. Negative H, negative 0, so H adalah 0. So hati-hati, ini akan menghasilkan vertex kita, koordinatnya HK, which is equal to 0, 0. And then next adalah kamu kena cari nilai P. Okay, so nilai P kita akan dapat daripada 4P compare dengan 4. 4P equal 4, so P adalah 1. So, selesai cari vertex and P, kita akan plot kita punya graph. Okay, so lukis paksi. Okay, ini adalah paksi kita. Kita akan tanda kita punya vertex di 0, 0. Okay, and then kita nak lukis shape. So, shape kita asalnya ada 4 jenis. Tetapi melihat kepada situasi soalan kita ni, kita ada equation yang dimulakan dengan y square. Maksudnya line directrix kita nanti mesti macam y-axis, menegak. So the only shape yang ada directrix macam ni adalah sama ada dia begini ataupun sama ada dia begini. Okay, so parabola kita ada 2 shape. Yang kanan atau yang kiri yang pakai line directrix menegak macam ni. So kita ada positif 4p, maksudnya kita akan ambil yang kanan. Okey, ni adalah parabola kita. So, bila kamu dah lukis kamu punya parabola, kita akan plot kita punya koordinat focus. Okey, so focus remember mesti inside your parabola dan dia mesti selari dengan vertex. Okey, so kita punya F akan berada somewhere here contohnya. And then cepat-cepat lukis kamu punya line directrix. So, ini line directrix kita. Okey, so now dah ada macam ni. Take note distance P. Okay, kita nak guna distance P. Kita nak guna distance P here and here. Okay, so P yang kita jumpa adalah 1. So, P equal 1, P equal 1. So, kamu cuba cari koordinat untuk fokus dia. So, this time, kita bergerak daripada vertex ke kanan. Okay, so yang bergerak hanyalah koordinat X. Koordinat Y akan stay. So, fokus kita sebenarnya akan stay sebagai 0 pada Y koordinat dia. Kita tinggal nak cari koordinat X. Okay, so again kamu di vertex. Koordinat X-nya asal 0. Bergerak ke kanan 1 langkah.
Maksudnya koordinat X kamu jadi 1. Okay. And same goes untuk equation of line directrix. Now, this time line directrix kamu equationnya mesti dimulakan dengan X equal something. Sebab dia menegak macam ni. So, equationnya adalah X equal something. So, macam mana nak dapatkan something tu? Kita akan move mengikut nilai P. So, kita daripada vertex 00 bergerak ke kiri sebanyak 1 langkah. Okay, bergerak ke kiri 1 langkah means dekat sini dia adalah nilai negative 1. Okay, so maksudnya line directrix kita ni adalah line X equals to negative 1. Okay, so cuba kamu buat kepada example yang terakhir ni. Dia partner dengan yang ni lebih kurang, cuma kita ada negative 2x. Okay, untuk example 17, kali ni case vertex kita bukan pada 0, 0. Okay, vertexnya dah berubah. Okay, kita tengok equation yang diberi. Kita ada x minus 2 squared. So, kamu dekat sini dah boleh detect dah nanti. Saya ada equation yang dimulakan dengan x square. So, nanti kamu punya line directrix mesti macam x-axis. So, shape kamu is either dia smile or dia set. Okay, so kita dah boleh agak smile or set. And then kamu proceed laju sikit, tengok bahagian sini. Positive 8. Maksudnya kita akan ambil directrix yang x-axis. Yang bahagian smiley represent bahagian positif. Okay, so shape untuk equation ini adalah smile. Okay, and then kita compare dengan general equation ini. Okay, so yang ini kamu kena hati-hati buat comparison. Kita akan compare untuk cari nilai H dulu. So, kita ada negative 2 equals to negative H. So, H adalah 2. One more, kita ada comparison untuk K. So, positive 1 equals to negative K. So, K adalah negative 1. So, ini akan bagi kita koordinat V, which is sepatutnya HK sebagai 2, negative 1. Okay, so this is our vertex. So, kalau kamu dah dapat vertex, kamu boleh terus cari nilai P. Okay, so kat mana nak cari nilai P? Kita akan compare daripada number 8 right here dengan 4P. So, 8 adalah 4P. So, P adalah 2. Okay, bila dah cari vertex, dah cari P, kita akan start sketching. Okay, this time kena hati-hati. Lukis dahulu paksi. Okay, bila dah lukis paksi X and Y, kita terus tanda kita punya vertex. Sebagai contoh, 2, negative 1 dekat sini. Okay, and then kita tahu kita punya parabola, shape-nya adalah smiley. Vertex adalah dekat sini. Okay, so bila kamu plot tu hati-hati. Okay, so ni contoh gambar parabola kamu. So, now apa yang kita nak buat adalah kita akan plot F, focus. Okay, so yang ini kita perlukan line yang membahagi parabola kita tu supaya kita dapat plot F selari dengan V. Okay, madam akan buat satu dotted line. Okay, simply just untuk bagi kita nampak V dengan F nanti selari. Okay. So, F kita akan berada di dalam parabola. So, just plot contoh F dekat bahagian sini. Okay. And then, terus lukis line directrix. Okay. So, line directrix kita akan berada di bahagian bawah. Dan dia mesti sama macam x-axis sebab kita mula dengan x square kat sini. Okay. Okay, ini adalah line directrix. Always pastikan bila kamu lukis line directrix, kita nampak length fokus pergi V dengan V pergi line adalah sama besar. Okay, kamu kena adjust kamu punya drawing atau sketching. Pastikan nampak dia sama distance. Okay, so next kita akan plot koordinat F dan juga equation untuk line directrix. Okay, which kita akan pakai nilai P. Okay, so dekat sini kita nak pakai nilai P. Dekat sini pun jaraknya sepatutnya P. And which kita dah cari P. P adalah equals to 2. Okay, so P kita 2. So, bila kamu calculate dia punya koordinat, hati-hati.
Okey, untuk koordinat F, kita daripada vertex bergerak ke atas. Maksudnya nilai X akan stay. So, X adalah 2. And then untuk nilai Y yang kita bergerak ke atas. So, daripada Y negative 1, kamu bergerak 2 langkah ke atas. Okey, maksudnya kita akan berhenti pada titik Y1. Okey, so koordinat untuk F adalah 2, 1. Next, kita nak cari equation of directrix. Okay, so bila kamu nak cari equation of line directrix ni, since dia macam x-axis, yang ini kita akan label equation y equal to something. So, macam mana nak dapat something tu, kamu masih bergerak daripada V turun ke bawah. Okay, so yang melibatkan pergerakan hanyalah nilai atau koordinat y. So, asalnya kamu ada negatif 1, turun ke bawah 2 langkah, 2 unit. Apakah hasilnya? Kita ada negatif 3. So, koordinat y dekat sini adalah negatif 3. Hence, kita punya equation of directrix also akan jadi y equals to negatif 3. Okay, so madam rasa yang ni mungkin cukup madam tunjuk satu sahaja contoh. Kamu boleh try buat another 3 question untuk kamu plot vertex, focus and line directrix. Cuba refer kepada example-example yang madam dah tunjuk.